Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih kepada Ustazah Wahidah dan kawan-kawan yang dikasihi sekalian. Hadirin yang dirahmati, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dapat dipertemukan di dalam forum pendidikan Islam pada hari ini. Bersama saya, selaku moderator anda, Putri Nur Syahira binti Majnun. Tajuk forum yang akan dikupas pada hari ini adalah ajaran sesat. Pertama sekali, saya akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan ajaran sesat. Istilah ajaran sesat adalah satu istilah yang bersifat relatif kerana terdapat banyak takrifan dan definisi yang telah diberikan oleh pelbagai pihak. Menurut Kamus Dewan, ajaran ditakrifkan sebagai segala sesuatu yang diajarkan, nasihat, petunjuk, teori dan mazhab. Manakala, sesat pula ditakrifkan sebagai tidak mengikuti jalan yang betul, tersalah jalan, terkeliru dengan perbuatan, kepercayaan dan menyimpang daripada jalan yang benar. Oleh itu, dapat disimpulkan di dalam penggunaan bahasa Melayu, ajaran sesat itu ialah suatu ilmu yang diajar dan disebarkan secara rahsia maupun secara meluas kepada orang lain yang didapati menyimpang daripada kebenaran yang asal. Ajaran sesat telah ditarifkan oleh bahagian akidah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut berdasarkan kepada ajaran Islam, sedangkan pada hakikatnya ajaran itu dan amalan yang dibawa itu bertentangan dan berlawanan dengan akidah Islamiah, Al-Quran dan Al-Sunnah, mazhab yang muktabar dan ahli sunnah wal jamaah. Antara ciri-ciri ajaran sesat ini adalah ajaran tersebut mengubah cara kita beribadah, mencemarkan ayat Al-Quran dengan menukar cara sebutan atau perkataan dalam Al-Quran, mengubah konsep pahala dan dosa, mendewa-dewakan sesuatu dan menolak hadis-hadis. Baiklah, sudah tiba masanya untuk memperkenalkan panel-panel kita yang cantik manis yang akan memberikan penerangan serba sedikit tentang ajaran-ajaran sesat. Panel kita yang pertama, Saudari Tengku Azra Atira. Apa khabar Saudari Azra? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Panel kita yang kedua pula ialah Saudari Nur Shazlana binti Ismail. Apa khabar Saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudari moderator. Okey, terdapat berbagai jenis ajaran sesat yang kian meluas pada akhir zaman ini. Antaranya ialah ajaran Syiah. Apakah yang dimaksudkan dengan ajaran Syiah ini? Dan apakah ciri-ciri yang dapat dihuraikan tentang ajaran ini? Boleh Saudari Azra terangkan dengan lebih mendalam apakah ciri yang dimaksudkan dengan ajaran Syiah ini dan apakah ciri-ciri yang dapat dihuraikan tentang ajaran ini? Terima kasih saudari moderator kita yang manis orangnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertamanya, marilah kita mengucapkan syukur kehadrat ilahi kerana kita masih berpeluang untuk bertemu dalam majlis ilmu yang indah ini bagi membincangkan satu topik yang bagi saya merupakan antara topik terhangat di masa kini. Sidang penonton yang dimuliakan Allah SWT sekalian. Maksud Syiah ialah golongan yang mendukung cita-cita untuk menjadikan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sebagai khalifah Rasulullah SAW. Ahlinya mengagung-agungkan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan menganggap bahawa beliaulah yang layak menjadi pemimpin umat Islam selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Terdapat 3 jenis Syiah. Yang pertama adalah Syiah Imamiyah, yang kedua adalah Syiah Zaidiyah dan yang ketiga adalah Syiah Batiniyah. Syiah Imamiyah berpendapat bahawa jawatan pemimpin umat Islam itu iaitu imam yang hanya layak disandang oleh Ahlul Bait. Antara pegangan ahli kumpulan Syiah Imamiyah ini ialah yang pertama, mereka menolak hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Ahlul Bait. Yang kedua, mereka menganggap imam mereka yang ke-12 merupakan Imam Mahdi.
Jawatan imam merupakan anugerah Allah SWT. Imam mereka juga merupakan seorang yang maksum tetapi tidak mendapat wahyu Allah SWT. Dan imam mereka hanya dari kalangan Ahlul Bait. Mereka beramal dengan taqiyah, iaitu menyembunyikan iktikad mereka yang sebenar apabila berhadapan dengan individu yang berbeza iktikad dengan diri mereka. Seterusnya, mereka juga melakukan perkahwinan secara muta'ah, iaitu perkahwinan secara kontrak. Seterusnya, Syiah Zaidiyah. Syiah ini dinamakan sebenar nama pengasasnya iaitu Zaid bin Zainal Abidin, iaitu cicit kepada Sayyidina Ali. Antara pegangan Syiah ini ialah kedudukan pelaku dosa adalah di antara keimanan dan kekufuran. Selain itu, perlakuan manusia dilakukan oleh manusia dan bukan Allah SWT. Perbezaan pegangan Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah adalah mereka tidak percaya bahawa imam itu seorang yang maksum. Mereka menolak taqiyah dan mereka menolak bahawa imam ke-12 mereka merupakan Imam Mahdi. Seterusnya adalah Syiah Batiniyah. Syiah Batiniyah ini berpendapat bahawa Al-Quran mempunyai makna yang zahir dan batin yang hanya imam sahaja yang memahami makna tersebut. Syiah ini merupakan Syiah yang paling sesat dan paling radikal. Pegangan Syiah ini ialah mereka menganggap bahawa Sayyidina Ali dan imam-imam mereka yang lain sebagai Tuhan. Mereka juga menganggap bahawa imam mereka, Muhammad Al-Hanafiyah, masih hidup. Selain itu, mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram, misalnya seperti menghalalkan minuman arak. Di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-164 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah mengurniakan yakni rahmatnya kepada orang-orang yang beriman setelah ia memutuskan dalam kalangan mereka seorang Rasul daripada bangsa mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, iaitu kandungan Al-Quran yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaannya, dan membersihkan mereka daripada iktikad yang sesat serta mengajarkan mereka kitab Allah, iaitu Al-Quran, dan hikmah, pengetahuan yang mendalam mengenai hukum syariat. Dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam kesesatan yang nyata. Jadi, kita haruslah pelihara nikmat ajaran Islam yang dikurniakan oleh Allah kepada kita dengan sebaik-baiknya. Maka tamatlah perbincangan saya berkaitan definisi ajaran Syiah dan ciri-ciri ajaran tersebut. Sekian daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saudari Azra atas penerangan tentang ciri-ciri ajaran sesat itu tadi. Namun, ajaran sesat telah menular di segenap 4 penjuru dunia dan pelbagai jenis ajaran sesat telah wujud. Terdapat ajaran sesat lain selain Syiah yang telah wujud di muka bumi ini. Mungkin penonton semua tertanya-tanya, apakah ajaran tersebut? Ajaran tersebut adalah ajaran Qadiani. Bagaimanakah ajaran ini boleh wujud dan siapakah pengasasnya? Diminta saudari Syazliana untuk memberikan sedikit pencerahan tentang latar belakang ajaran Qadiani ini. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi. Kini, giliran saya pula untuk berkongsi tentang latar belakang dan ciri-ciri salah satu ajaran sesat yang dikenali sebagai ajaran Qadiani. Sidang hadirin, ajaran Qadiani atau dikenali sebagai Ahmadiyah telah diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani di India pada tahun 1889. Perkataan Ahmadiyah disandarkan kepada nama Mirza Ghulam Ahmad sendiri, iaitu pengasas ajaran ini. Qadiani pula diambil dari tempat lahirnya yang terletak di daerah Gurdaspur, India. Ajaran ini hampir tersebar ke seluruh dunia sejak awal abad ke-20 sehingga sekarang. Ia disebarkan oleh pengikut-pengikutnya dengan menggunakan nama Islam, sedangkan ajaran ini telah terpesong. Selepas kematian pengasasnya, ajaran Qadiani terbahagi kepada 2 kelompok, iaitu kelompok Qadian yang diketuai oleh puteranya sendiri, iaitu Mirza Bashiruddin Muhammad,
dan kelompok Lahore yang diketuai oleh Muhammad Ali, seorang penulis Islam yang menterjemah Al-Quran kepada bahasa Inggeris. Ajaran ini mula bertapak di Malaysia pada awal 1930-an yang dibawa oleh salah seorang pengikutnya iaitu Maulana Hussein Iyas. Beliau datang ke Singapura pada tahun 1935 dan menyebarkan ajaran ini di pejabatnya yang terletak di Yunnan Road, Singapura 15. Setelah itu, Maulana Hussein Iyas menghantar wakilnya Maulana Muhammad Sadiq pada tarikh 22 Disember 1949 untuk menyebarkan ajaran Qadiani di sini. Pada ketika itu, kemasukan ajaran Qadiani ke Malaysia ditentang hebat oleh ulama-ulama Islam. Walau bagaimanapun, pengikut ajaran Qadiani di Malaysia kini semakin berkurang dan hampir tiada lagi. Hal ini demikian kerana ramai pengikutnya telah bertaubat kembali kepada ajaran Islam. Para hadirin, izinkan saya menyambung hujah saya dengan ciri-ciri ajaran Qadiani. Terdapat beberapa ciri-ciri kesesatan ajaran Qadiani. Sebagai contoh, Mirza Ghulam Ahmad mendakwa dirinya sebagai Nabi yang menerima wahyu. Beliau berkata, "Demi Allah yang nyawa saya di tangannya, Dialah yang telah mengutus dan menamakan saya Nabi dan menunjukkan bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran dakwaan saya yang jumlahnya sampai 300,000 bukti." Kemudian beliau menyamakan dirinya dengan nabi-nabi lain dan akhirnya beliau menyatakan, "Sayalah Muhammad Rasul Allah." Beliau juga turut mendakwa dirinya sebagai Isa Al-Masih selepas didesak oleh orang kanannya untuk menguatkan lagi ajaran dan keyakinan pengikutnya. Selain itu, orang-orang Qadiani mengisytiharkan Qadian sebagai tempat menunaikan haji. Melalui Harian Al-Fard bilangan 1848 jilid 10 Disember 1912 menyebut, sesiapa yang menziarahi menara Putih Al-Masih yang dijanjikan Mirza akan diberikan berkat yang hanya ditentukan kepada menara hijau Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Alangkah menderitanya orang yang menghalang dirinya daripada menikmati haji akbar di Qadian. Jadi, mereka menamai daerah Qadian dengan tanah suci. Maka, sesiapa yang menziarahinya adalah sama seperti mereka melakukan fardu haji. Oleh itu, para hadirin, sebagai umat Islam, kita mestilah beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala agar akidah kita tidak terpesong dan dijauhi daripada perbuatan-perbuatan syirik, sebagaimana hadis Nabi yang artinya, sebaik-baik amalan adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, iaitu berakidah dengan akidah yang betul. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Terima kasih Saudari Syazliana atas penerangan yang jelas itu tadi. Sidang hadirin, demikianlah penerangan tentang latar belakang ajaran Qadiani. Isu ajaran sesat bukanlah satu perkara yang asing dalam kamus kehidupan umat Islam kerana ia datang seiringan dengan kehidupan manusia. Namun, masih terdapat ramai dalam kalangan umat Islam yang begitu mudah terjebak dengan fenomena ajaran sesat tersebut. Sehingga kini, pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah menyenaraikan 125 kumpulan ajaran sesat yang bertapak di bumi Malaysia yang tercinta ini. Hadirin yang dirahmati, dunia kita ini sedang syarat dengan fitnah akhir zaman kerana ajaran-ajaran sesat ini sudah semakin rancak tersebar. Pasti anda semua tertanya-tanya, bagaimanakah ajaran ini boleh tersebar sehingga ke hari ini? Dengan ini, saya ingin menjemput ahli panel kita untuk menjawab dan menerangkan serba sedikit tentang pertanyaan yang bermain-main di akal dan fikiran ini. Mempersilakan panel kita. Terima kasih saudari. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan berlakunya penyebaran ajaran Syiah dan Qadiani ini yang dapat kita perhatikan. Faktor yang pertama ialah individu yang kurang didikan agama. Hal ini menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan ajakan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang mereka bawa. Kerana itu, pentingnya didikan awal terhadap didikan agama Islam melalui pihak ibu bapa terhadap anak-anak. Sebab itu, kita selalu dengar orang tua berkata, nak jadi ibu bapa perlu ilmu yang cukup di dada.
Ibu bapa merupakan pihak yang perlu bertanggungjawab untuk mendidik anak-anak tentang ilmu agama sejak mereka kecil lagi. Ibu bapa juga berperanan untuk menghantar anak-anak untuk belajar ilmu agama. Di sinilah wujudnya kepentingan anak-anak bersekolah di sekolah agama. Sekolah agama merupakan sekolah terbaik untuk mengajar anak-anak tentang ilmu agama sejak mereka berusia 7 tahun. Maka kita dapat mengurangkan isu anak-anak terikut dengan ajaran yang menyimpang daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah kerana kurangnya ilmu agama. Selain itu, individu mempunyai sikap yang tidak ambil peduli dengan hal orang lain. Hal ini kerana individu pada hari ini berpegang pada prinsip jaga tepi kain sendiri. Hal ini menyebabkan pihak berkuasa tidak mendapat info yang terperinci berkaitan gerakan ajaran sesat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu beri kerjasama pada pihak berkuasa untuk membendung penularan ajaran sesat ini. Jika kita tahu atau nampak berlakunya tindak tanduk yang di luar kebiasaan kita, tolonglah buat aduan kepada pihak atasan. Janganlah kita menjadi seperti orang yang sudah terhantuk baru nak mengadah apabila anak cucu cicit kita terlibat dengan ajaran sesat ini. Kita perlu mengamalkan konsep prihatin terhadap sekeliling kita. Kita perlu mulakan tindakan kita untuk membendung ajaran sesat ini. Seperti yang kita selalu dengar, Allah SWT berfirman yang maksudnya, jika kita tidak ubah diri kita, maka Allah tidak akan ubah nasib sesuatu kaum itu. Seterusnya, tahap penguatkuasaan undang-undang yang lemah di negara kita menyebabkan ajaran sesat ini berleluasa dengan mudah dan rancak di kalangan masyarakat. Pihak berwajib perlu lebih peka terhadap isu seperti ini. Zaman ini merupakan zaman moden. Kita semua menggunakan media sosial untuk mendapatkan info atau berhubung. Oleh kerana itu, kita dapat lihat bahawa ajaran ini mudah berleluasa terutamanya di kalangan remaja. Di sini kita dapat lihat betapa bijaknya golongan ajaran sesat ini untuk menarik perhatian kita supaya kita mengikut ajaran mereka dan menawarkan pelbagai perkara sebagai ganti untuk kita mengikut program yang mereka jalankan. Justru itu, pihak-pihak berwajib perlulah berganding bahu untuk menyelesaikan masalah ini. Saya teringat satu kata-kata motivasi daripada Imam Syafi'i. Beliau menyatakan bahawa berapa ramai manusia yang masih hidup dalam kelalaian sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Justru itu, janganlah kita leka terhadap perkara yang berlaku pada diri kita dan sekeliling kita, kerana kita semua bertanggungjawab dalam situasi dalam hidup kita. Wallahu a'lam. Sekian, terima kasih. Terima kasih ahli panel atas penyampaian yang sungguh berfakta. Sungguh indah pintu dipahat, burung puyuh di atas dahan. Jika hidup hendak berkait, taati selalu perintah Tuhan. Oleh itu, dapat kita simpulkan di sini bahawa terdapat banyak faktor mengapa ajaran sesat ini berleluasa, seperti kurangnya didikan agama. Jadi, kita sebagai umat Islam yang taat perintahnya pasti tidak ingin memburukkan imej agama kita yang suci ini. Ajaran sesat memberikan implikasi buruk yang sangat besar kepada masyarakat Islam. Janganlah kita memandang enteng tentang isu ini. Hal ini dapat disimpulkan bahawa sesiapa yang terbabit dalam kancah ajaran sesat, akidahnya akan terjejas, iaitu boleh menyebabkan seseorang itu terjerumus dalam kesyirikan. Kadang-kadang, ia boleh menyebabkan seseorang itu murtad, iaitu terkeluar daripada agama Islam, dan dia termasuk dalam kalangan orang yang kafir. Jadi, apakah cara yang boleh dilakukan oleh umat Islam untuk mengatasi ajaran ini dari terus berkembang? Mempersilakan saudari panel untuk tampil memberikan pencerahan. Terima kasih kepada saudari moderator. Sebagai umat Islam, kita haruslah bertakwa kepada Allah dan beriman kepadanya. Terdapat beberapa cara untuk mengatasi ajaran sesat daripada terus tersebar. Pertama sekali ialah dengan mendalami ilmu agama Islam. Adanya ilmu yang tinggi, kita dapat melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar
sama ada melalui proses pembelajaran formal atau tidak formal. Dengan mendalami ilmu agama Islam juga, iman kita akan menjadi lebih kuat. Melalui iman, manusia akan terselamat daripada sebarang ancaman yang datang. Mereka tidak akan mudah tunduk kepada ancaman-ancaman tersebut kerana telah dibentengi oleh iman yang teguh. Jadi, kita tidak akan mudah terpedaya dan mengikuti ajaran sesat yang disampaikan kerana mendalami ilmu agama Islam dengan sebaiknya. Oleh itu, dengan kaedah ini, kita dapat menangkis ajaran sesat dengan ajaran Islam yang sebenar. Seterusnya, penguatkuasaan undang-undang oleh pihak berkuasa adalah cara untuk mengatasi ajaran sesat dengan sebaiknya. Misalnya, dengan menangkap dan mengenakan hukuman yang setimpal terhadap ketua aktivis ajaran sesat di negara ini. Dengan cara ini, kita dapat melihat penurunan kadar jumlah rakyat Malaysia yang mengikuti ajaran sesat, sekaligus kita dapat membendung penyebaran ajaran sesat dalam kalangan masyarakat. Setiap individu haruslah peka terhadap info-info yang diberikan oleh pihak JAKIM supaya dapat mengelakkan diri daripada menyertai aktiviti ajaran sesat. Perkara ini boleh dilakukan dengan mengikuti page sosial media JAKIM seperti Facebook atau Instagram, Jabatan Agama Islam di setiap negeri. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau dikenali sebagai JAKIM merupakan agensi kerajaan persekutuan di Malaysia yang mentadbir hal ehwal agama Islam. Ia sedang bergiat bergerak dalam menangani isu ajaran sesat yang berlaku di negara ini. Perkara ini harus kita contohi agar keamanan negara dan nama baik agama Islam di negara ini terus terpelihara. Sebagai umat Islam, kita mestilah sentiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis agar hidup sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan sesiapa di antara kamu yang murtad atau berpaling tadak daripada agamanya, iaitu agama Islam, lalu ia mati sedangkan dalam keadaan kafir, maka orang yang demikian rosak binasalah segala amal usahanya yang baik di dunia dan di akhirat. Mereka itulah ahli neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Surah Al-Baqarah ayat ke-217. Hadirin yang budiman, jelaslah bahawa umat Islam yang lain juga harus bersatu untuk mengatasi perkara sebegini dari terus menunda. Baiklah, bagi meneruskan forum kita yang berbaki beberapa minit sahaja lagi, saya buka pentas perbincangan forum bagi sesi soal jawab. Assalamualaikum, saya Siti Nomasha berasal dari Pasir Gudang. Saya nak tanya, seperti yang kita tahu dekat Malaysia sekarang ni, kita jarang nampak ajaran sesat disebarkan secara terbuka, maksudnya seperti dari rumah ke rumah. Jadi apakah cara lain yang mereka gunakan untuk menyebarkan ajaran sesat ni? Okey. Terima kasih kerana mengajukan soalan. Betul, sekarang kita jarang nampak ajaran sesat disebarkan secara terbuka. Jarang nampak orang pergi rumah ke rumah atau sesuatu tempat yang ada orang ramai untuk pengaruh orang lain mengikuti ajaran sesat. Antara cara lain yang mereka gunakan sekarang untuk menyebarkan ajaran sesat ialah melalui media sosial. Pada zaman yang semakin moden ini, orang menggunakan media sosial kerana ia lagi mudah. Kerana mereka tidak perlu pergi ke mana-mana, hanya menaip atau memuat naik sesuatu di media sosial. Mereka cuma menggunakan media sosial seperti Facebook, TikTok atau Twitter untuk mengajak orang lain mengikuti ajaran sesat. Dengan cara mereka membuat video atau ayat-ayat yang boleh menarik orang ramai. Kalau kita tertarik dengan sesuatu perkara, mestilah kita rasa ingin mencuba kan? Jadi begitulah mereka menggunakan media sosial untuk menarik orang mengikuti ajaran sesat. Seperti satu contoh yang kita ada nampak di media sosial,
kecoh di TikTok mengenai PMYT, iaitu Perjalanan Mimpi Yang Terakhir, yang menceritakan seorang wanita yang mendakwa dirinya mempunyai keistimewaan. Dalam video tersebut, dia kata dia mampu untuk berhubung dengan Allah, malaikat dan Nabi Muhammad, dan dia juga berupaya membuat ramalan berkaitan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Selain itu, dia mendakwa kononnya akan berlaku Perang Dunia Ketiga yang bermula di Sabah, dan dia memimpin pasukannya untuk mencari Imam Mahdi bagi melawan musuh. Jadi sudah jelas sekarang orang hanya menggunakan media sosial untuk menyebarkan ajaran sesat, kerana manusia akan lagi mudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Itu sahaja. Saya harap dapat menjawab persoalan saudari. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya Aina daripada UiTM Shah Alam. Saya ingin bertanya, apakah faktor yang menyumbang kepada peningkatan bilangan penganut ajaran sesat di kalangan remaja? Terima kasih. Baiklah, terima kasih Cik Aina. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan bilangan penganut ajaran Islam di kalangan remaja. Namun faktor utama adalah faktor rakan sebaya. Hal ini kerana rakan akan mempengaruhi diri kita. Rakan akan mempengaruhi cara kita bercakap, cara kita berfikir, cara kita menilai dan sebagainya. Justru itu kita perlulah berkawan dengan orang yang baik akhlaknya, yang benar pegangan agamanya. Tetapi sebelum pilih rakan yang baik agamanya, kita sendiri perlu ada pegangan agama yang kuat. Kita perlu faham hakikat sebenar ajaran Islam ini. Jadi kita tidak akan berdiri atas pagar apabila dikelilingi orang ramai yang berbeza agama dan fahaman. Saya juga sebenarnya takut. Saya mempunyai adik dan sepupu yang mana mereka dalam fasa mencari rakan. Kita sebagai orang yang lebih dewasa perlu perhatikan setiap tindak tanduk anak-anak atau adik-beradik kita. Zaman sekarang adalah zaman media sosial. Semua perkara hanya di hujung jari kita. Anak-anak terutama remaja mudah terpengaruh dengan perkara-perkara yang baru. Kerana memang fasa remaja itu fasa yang ingin cuba semua benda. Justru itu kita perlu berhati-hati dengan orang sekeliling kita. Tak semua orang suka tengok kita bahagia dan ramai orang suka tengok kita derita. Wallahualam. Terima kasih atas persoalan yang telah diajukan oleh hadirin yang penuh bersemangat, serta terima kasih juga kepada para panel yang sudi mendengar dan memberikan penjelasan yang relevan kepada persoalan-persoalan yang bergolak di minda hadirin sekalian. Hadirin yang dikasihi serta dihormati sekalian, masa pun telah menceburui kita. Dengan berakhirnya soalan yang diajukan oleh hadirin kita sebentar tadi, maka sempurnalah bicara forum kita pada hari ini. Bagi menutup pentas forum kita pada hari ini, saya ingin mempersembahkan sebuah pantun. Madah diungkap, santun bitara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.